Oh, dah boleh start eh? Assalamualaikum dan hai semua. Hari ini saya nak bahaskan tentang audio dalam perisian pendidikan. Ia merupakan salah satu elemen dalam prinsip multimedia dalam teori Meyer. Sebelum itu, apa itu teori Meyer? Teori Meyer ini adalah prinsip-prinsip yang digunakan sebagai latihan terbaik untuk mengurangi beban kognitif pelajar ketika tuntutan pengolahan melebihi kemampuan pemprosesan minda mereka. Dengan kata lain, strategi ini dapat digunakan ketika penggunaan kata-kata, gambar dan media dalam pembelajaran online lebih efektif untuk pelajar. Okey, dalam teori Meyer ini mengandungi 12 prinsip, iaitu prinsip koheren. Yang kedua adalah prinsip isyarat. Yang ketiga, prinsip berlebihan. Prinsip pembahagiaan, prinsip multimedia, prinsip gaya persembahan, prinsip peralatihan, prinsip gaya hubungan jarak, prinsip hubungan masa, prinsip perbezaan individu, prinsip suara dan yang terakhir sekali adalah prinsip image. Jadi, untuk teori Meyer ini, saya nak bahaskan tentang prinsip multimedia. Prinsip multimedia ini adalah prinsip yang menyeluruh dan fokus untuk multimedia pembelajaran pada umumnya dan menekankan bahawa pelajar dengan lebih baik ketika disajikan dengan kata dan gambar secara bersamaan, dan juga menyajikan kepada pelajar dengan representasi visual dan berbasis teks dari konten untuk mencapai semua gaya belajar. Dalam prinsip multimedia ini merangkumi beberapa elemen seperti animasi, video, teks, audio, grafik dan yang terakhir antarmuka. Jadi, apa yang saya nak tekankan dalam prinsip multimedia ini adalah elemen audio. Audio ini adalah maklumat verbal ataupun suara yang berkenaan dengan pendengaran. Ia merupakan suatu sistem untuk mengirim atau menerima suara atau bunyi secara elektronik melalui kabel atau udara. Okey, seterusnya saya pergi kepada kategori audio atau bunyi yang pertama, iaitu penggunaan muzik latar di mana ia dimainkan secara berterusan dalam perisian pendidikan. Penggunaan bunyi amat penting dalam meningkatkan motivasi dan emosi positif pelajar. Contohnya, saya bagi seperti bunyi alam sekeliling, iaitu deburan ombak laut dan bunyi kicipan burung. Bunyi-bunyi yang menenangkan dan lembut. Penggunaan audio yang tidak tepat akan menyumbang kepada peningkatan bebanan kognitif yang tidak baik untuk pembelajaran. Yang kedua adalah bunyi kesan khas dan sebutan. Ia adalah audio pendek yang dimainkan dalam perisian pendidikan. Misalnya, penggunaan voice over dalam navigasi membantu mengaktifkan pengukuhan terhadap suatu maklumat. After 1 mile, turn left. Manakala bunyi kesan khas seperti bunyi papan kekunci berpotensi mengganggu proses pembelajaran. Hal ini kerana pelajar lebih cenderung mengklik butang tersebut secara berulang kali kerana mereka gemar mendengar bunyi tersebut. Dan yang ketiga, penerangan atau penceritaan terhadap sesuatu topik. Misalnya gaya percakapan, formal dan tidak formal. Pelajar lebih cenderung kepada gaya tidak formal dalam pembelajaran. Hal ini kerana ia dapat meningkatkan motivasi pelajar untuk belajar lebih selesa. Sekiranya ia disampaikan dalam bentuk teks atau narasi, kemungkinan berlaku penindihan maklumat yang akan mengganggu proses pembelajaran pelajar. Apa yang saya dapat simpulkan dari penerangan ini? Penggunaan audio yang betul dan tepat dalam perisian pendidikan begitu penting bagi meningkatkan motivasi dan potensi para pelajar dalam pembelajaran mereka. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.